di bawah tajaan Yayasan Saim Dhabi. Saya Munirah mewakili pihak pemimpin JSL. Saya mengalu-alukan kehadiran cikgu-cikgu dalam bengkel Siri Masterclass Premium yang kali ke-9. Dan saya nampak di paparan skrin ramai rakan-rakan daripada peserta-peserta program LEAD, Kohort 1, Kohort 2, program PPLPS. Saya dapat lihat juga wajah-wajah, nama-nama cikgu-cikgu yang daripada SK Bandar Utama Damansara, SK Budi, Cikgu Amirah Fatiah, pelanggan tetap Masterclass Premium daripada siri SMP 1 sampai ke sekarang, cikgu masih setia bersama kami. Jadi selamat datang cikgu-cikgu. Untuk cikgu-cikgu yang baru datang, baru mengikuti siri Masterclass Premium ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat datang ke komuniti siri Masterclass Premium Pemimpin JSL. Baik, sebelum sesi bermula, bagi memastikan kelancaran bengkel pada hari ini, bagi memastikan pengalaman pembelajaran cikgu lancar, suka untuk saya ingatkan berkaitan dengan etika dan norma bengkel pada petang ini. Jadi, sekiranya keadaan internet cikgu mengizinkan, saya galakkan cikgu-cikgu untuk buka kamera cikgu-cikgu supaya saya dapat lihat wajah-wajah cikgu. Saya nampak wajah rakan saya, Aifa di situ. Hai Aifa. Saya nampak Cikgu Rahmat. Hai Cikgu Rahmat. Hai Cikgu Nagarajan. Hai Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah pun pelanggan setia. Cikgu-cikgu yang lain silakan ambil masa untuk buka kamera. Hai Cikgu Daisy, hai Cikgu Amril, hai Cikgu Azimah. Hai Cikgu Maria. Okey, dan sekiranya keadaan kami sangat menggalakkan cikgu-cikgu untuk berinteraksi di bahagian ruangan chat. Nantinya Teacher Dila, penceramah kita, saya dan urus setia pemimpin JSL akan berinteraksi dan respon kepada chat yang cikgu hantarkan. Jadi cikgu silakan untuk aktif menggunakan ruangan chat. Dan sebagai menunjukkan tanda terima kasih kepada Yayasan Saim Dhabi selaku penaja kita pada petang ini, saya galakkan untuk cikgu ambil gambar sepanjang cikgu mengikuti sesi ini dan kongsikan ke laman media sosial cikgu. Gunakan hashtag yang tertera di skrin ini, hashtag Siri Masterclass Premium 9, hashtag pemimpin JSL dan yang paling penting hashtag Yayasan Saim Dhabi selaku penaja pada hari ini. Jadi silakan untuk berkongsi di laman media sosial cikgu. Dan paling penting, saya nak cikgu berada dalam keadaan bersedia dan ready untuk mengikuti sesi bengkel pada petang ini. Baik, seperti rutin dalam program-program pemimpin JSL, kita akan mulakan dengan temperature check terlebih dahulu untuk saya lihat bagaimana suasana ataupun bagaimana mood cikgu memasuki ruangan bengkel pada petang ini. Jadi cikgu sila kongsikan dekat bahagian chat number yang mewakili mood cikgu pada petang ini. Cikgu masuk-masuk dalam ruangan bengkel ni dalam keadaan apa perasaannya. Cikgu Eva di 9, bagaimana yang lain? Ada yang 1, 7. Kalau saya sendiri 1 sebab saya dapat berjumpa dengan cikgu-cikgu semua. Ada yang saya dapat berjumpa sebulan sekali dengan cikgu-cikgu. Ada yang 7, 2. Ramai yang 1. Baik, teruskan berkongsi cikgu dekat bahagian chat. Cikgu Juliana 6 baru habis meeting. Oh, saya harap lepas ni waktu malam cikgu ada rehat yang mencukupi. Esok pun boleh enjoy lagi hari weekend. Terima kasih atas kesudian cikgu spend weekend cikgu untuk pembelajaran dan meningkatkan professional development cikgu sendiri. Alright. Baik cikgu, sesi pada hari ini bukan saya pembentang dia, saya pembuka sahaja. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nampak pun cikgu dah bersedia. Boleh saya tengok dekat ruangan chat kalau cikgu kata ready untuk kita terus panggil penceramah dan mulakan sesi, boleh tulis dekat chat ready. Okay, ramai dah ready. Terima kasih Cikgu Chang, Cikgu Mariam, Cikgu Mardiah, Cikgu Najwa, Cikgu Michelle, Cikgu Dina. Alright, terima kasih cikgu-cikgu yang dah ready tu. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput penceramah yang kami tak terbangkan tapi dia sedang berada di benua yang berbeza dengan zon waktu yang berbeza. Dipersilakan Teacher Dila. Teacher Dila, ruangan ini adalah untuk anda. Dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Good afternoon. Sekarang dekat sini pukul 7 pagi. I'm a bit sweating. Berpeluh juga buat energizer sebab jarang exercise. Anyway, Assalamualaikum semua. Saya Nur Fazila Nik Kamal. Saya lebih dikenali sebagai Teacher Dila. Saya dah mengajar selama 12 tahun bahasa Inggeris tahap 1 sekolah rendah. Ada yang tanya, mesti susah kan ajar darjah 1? Bagi saya kacang je.
Sekolah pertama saya ialah sekolah SK Tansal Sabah. Ada tak cikgu-cikgu daripada SK Tansal? Dan sekolah terakhir ialah sekolah SK Taman Rakyat, Kedah. Saya berasal dari Perak, tapi saya nak beritahu siap-siap, saya boleh cakap 2 bahasa saja, bahasa Inggeris dan bahasa Kedah, bahasa Utara. So kalau saya ada terlepas cakap ataupun cakap bahasa standard tapi bunyi kekok, so please forgive me. Sekarang saya tengah sambung belajar buat PhD in Education. Bidang kajian saya menggabungkan 2 jurusan. Sorry, kamera saya dekat bawah ni. Jurusan gabung 2 jurusan, TESOL dengan Children's Literature. Kalau ada siapa-siapa nak kongsi nota ataupun nak study sama-sama, kalau ada artikel boleh share, bolehlah contact saya. Okay? Alright. You ready to start? Let's move. Okay, sebelum kita mula, saya nak sharekan agenda kita hari ini. Untuk bahagian 1, kita akan cuba untuk fahami apa itu autonomi guru dan murid. Kemudian kita nak bincang kenapa benda ni penting. Kenapa penting bagi autonomi pada murid? Kalau tak buat tak apa ke? And then untuk bahagian kedua, kita akan tengok strategi untuk menggalakkan autonomi murid dalam bilik darjah. Untuk bahagian ni saya perlukan input dari cikgu-cikgu juga sebab saya hanya tahu contoh untuk bahasa Inggeris. Jadi lepas kita tengok ciri-ciri untuk pembelajaran autonomi, mungkin cikgu-cikgu boleh tolong saya fikirkan contoh untuk subjek lain. Sebab berdasarkan data pendaftaran, saya tengok ramai juga cikgu-cikgu yang datang hari ini have basic knowledge. Cikgu-cikgu faham apa itu autonomi. Jadi kita nak share idea. Okay? Bahagian 3, kita akan reflect balik apa yang kita dapat pada sesi hari ini. Okay. Kita mulakan bahagian 1. Okay. Kita tengok pada penyataan. 70% murid tidak suka kerja sekolah. Ini adalah tinjauan daripada Education Asia. Mula-mula saya nak tanya pendapat cikgu-cikgu mengenai penyataan ni. Adakah cikgu setuju? Ya atau tidak? Kenapa cikgu cakap macam tu? Cikgu Tila ramai yang bersetuju dekat bahagian chat ni. Oh, itulah kenapa? Hampir semua tak suka homework. Cikgu yang lain boleh kongsikan kenapa? Tapi cikgu tetap bagi juga. Disagree, depends on topic. Sebab dia orang tak nak buat kerja sekolah. Mereka rasa penat. Finally, an answer with empathy. They like to complete everything at school sebab budak nak main. It's their playtime. Saya jarang bagi homework. Yay, nak Mardia. Mardia is my friend, my master classmate. Sikap malas. Agreed. Need time to relax. Boring. Okay, ada banyak variety. Ada yang cakap sebab budak penat. Ada yang cakap sebab dia tak minat. No one help them at home. Okay, itu pendapat kita sebagai guru, sebagai orang dewasa. Survey tu pula cakap, pendapat student, pelajar rasa kerja sekolah tak membantu dalam pelajaran dan tak menggalakkan critical thinking skills pun. Soalan pertama yang saya nak tanya, kita sama-sama fikir hari ini. Sejauh mana murid mempunyai autonomi dalam pembelajaran mereka? Bukan setakat dalam menentukan homework, tapi secara keseluruhan. Jawapan cikgu-cikgu tadi menarik juga. Ada yang very empathetic, ya? Ada yang cakap sebab budak-budak nak main. Budak-budak memang nature dia main. Dan saya nampak ramai cikgu-cikgu tahu budak-budak tak suka buat homework, tapi kita tetap bagi juga. So, sejauh mana mereka mempunyai autonomi? They have a say dalam pembelajaran mereka. Isu dia sekarang ni,
jarang bagi homework. Okay. Soalan yang kedua. Kalau kita nak bagi dia autonomi untuk tentukan pembelajaran dia, nak ada homework ke tak, soalannya sekarang ni mampu ke murid kita membuat keputusan sendiri? Kan? Hari ni kita nak tengok macam mana kita nak pimpin anak murid kita ke arah itu. Macam mana kita nak bagi dia, kita nak didik dia ke arah mampu mengawal ataupun bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka. Saya baca mesej sekejap. They still don't know to decide. Depends on their maturity of thinking. Ada yang cakap murid belum bersedia. Boleh ke beri autonomi untuk murid tahun 1? That's a good question sebab saya guru tahun 1. Saya mengajar tahun 1, tahap 1, 12 tahun. Nanti hopefully saya boleh share. Okay, interesting feedback. Let's move to bahagian 1. Sebelum kita mula, bahagian 1 kita akan cover yang ini. Sebelum kita masuk tajuk autonomi murid, saya rasa kita kena ulang kaji dulu apa maksud autonomi guru. Untuk bahagian 1 juga, kita akan tengok pada bidang dan tugas guru dan tahap autonomi yang kita ada. Sebab sebenarnya kita dah tahu, tapi kadang-kadang kita lupa kan. Dan kemudian dalam bahagian 1 juga, kita akan jelaskan kenapa kita perlu faham autonomi guru sebelum kita masuk ke autonomi murid secara mendalam. Lepas tu bila kita dah faham autonomi guru, baru kita pergi pada autonomi murid pula. Jadi cikgu dapat tengok kita punya flow of the session for bahagian 1. Okey. Sekarang saya nak tengok. Cuba cikgu isikan tempat kosong untuk lengkapkan maksud autonomi guru. Kita nak tengok apa maksud autonomi guru. Siapa dapat jawab betul, dia boleh attend the next masterclass secara percuma. Cuba bagi saya jawapan. Teacher Dila ramai yang share jawapan BCA, BCA, BCA. Oh, betul lah tu. Well done. Okay, ni semua yang jawab ni untuk masterclass siri ke-10 boleh attend secara percuma ya. Okay, so saya bacakan maksud autonomi guru ialah keupayaan dan kebebasan guru dalam mengawal hala tuju kendiri dalam bidang tugas, namun dia ada namun terhad kepada limitasi yang ditetapkan oleh institusi. Yang ni Jackson 2018 cakap. Okay. Sekarang kita dah tahu maksud autonomi guru. Secara ringkasnya, kita maksud dia kuasa guru lah. Kuasa guru dalam bidang kita, tapi ada had. Tapi cuba tengok apa yang Little ni cakap. Dia kata autonomi guru dan autonomi murid adalah saling, siapa boleh teka apa jawapan dia? Bergantung, berkaitan, melengkapi, berkait rapat. Well done. Okay. Betul lah, melengkapi. Semua bagi jawapan betul. Well done. So soalannya dekat sini, autonomi guru ialah keupayaan dan kebebasan guru dalam mengawal hala tuju. Tapi kita terhad kepada limitasi.
Soalan yang saya nak tanya cikgu-cikgu, macam mana guru-guru nak menggalakkan autonomi murid jika guru sendiri mempunyai autonomi yang sangat terhad? Kita pun terhad, nak buat apa? Macam mana kita nak galakkan murid-murid mempunyai autonomi? Okey, tak apa. Kita tunggu jawapan dia nanti. Kita teruskan. Nanti saya akan jawab dan slide yang seterusnya. Okey, kita dah tengok definisi autonomi guru. Sekarang kita nak tengok bahagian mana yang kita ada autonomi dan sejauh mana autonomi itu kita boleh pakai. Sekarang kita nak masuk bidang dan tahap autonomi guru. Okey. Sebelum kita nak tengok tahap dan bidang, saya nak tengok dulu apa pendapat cikgu-cikgu. Sekiranya cikgu-cikgu diberikan peluang untuk mendapat autonomi yang penuh, perkara yang manakah yang cikgu-cikgu inginkan? Pilih. Yang mana cikgu paling nak ada hak untuk bersuara dan pilih dan tentukan. Okey, yang ini kena jawab poll. Macam mana? Okey, dah ada yang jawab. Poll dah dimulakan, cikgu-cikgu boleh tekan dan pilih jawapan cikgu dekat poll tersebut. Kita bagi 2 minit ya. Sesuai tak Munirah? 1 minit cikgu, sebab kita dah 1. nampak ada 70 orang jawab. Okey, teruskan cikgu-cikgu kongsi jawapan masing-masing. Kita tunggu 150 orang jawab, Cikgu Udila, lepas tu kita boleh reveal jawapan. Alright. Menarik result poll ni. Jawapan dia ada persaingan sengit ni, Cikgu Udila. Itulah. Saya expect ramai akan cakap pilih guru besar. Tentukan hari cuti sekolah. Oh, okey. Cikgu-cikgu dah ada banyak cuti kan. So, itulah tu, kalau constant dia tulis dia nak pilih cuti hari sekolah. Kalau saya pun saya nak cuti sekolah supaya saya boleh gabung tu. Kalau cuti tu jatuh hari Selasa, saya nak tambah cuti Isnin. Okay, kita tunggu 9 orang lagi. Silakan. Cikgu-cikgu yang lain, yang mana baru masuk, boleh jawab soalan poll ni. Nanti kita akan dedahkan jawapan dia. Untuk cikgu-cikgu yang dah menjawab, terima kasih banyak-banyak. Sikit lagi. Cikgu Nagarajan. Tukar diri sendiri. tukar diri sendiri. Alright. Okay, 3 lagi. Lepas tu kita akan tutup poll ni. Dua lagi. Okey, saya jawab. Saya tak boleh jawab. Sorry. Boleh. Bila tunjuk je. Okay, satu lagi. And okay, Constant boleh tutup dah. Alright, kita share result untuk cikgu yang tengok juga. Cikgu Dila yang rasanya dah nampak di paparan dah result tersebut. Okey. So jadi Cikgu yang menang ialah tentukan jumlah murid di dalam kelas. 25% pilih itu. Yang kedua tentukan cara mengajar 15%, rancang aktiviti 5%, tukar silibus pun 15%. Paling menang tentukan jumlah murid. Jumlah murid.
Okay, thank you. Interesting. Dari segi pemilihan ni, apa yang cikgu nak ada high autonomy on? Menarik lah. Okay. Based on jawapan ni, kita tengok realitinya. Dekat mana bidang kuasa kita? Pilih topik, tentukan cara mengajar, rancang aktiviti dalam kelas dan tidak menggunakan buku teks. Ini je yang bawah bidang kuasa kita. Yang lain bukan bidang kuasa kita. Saya sajalah bagi cikgu-cikgu pilih tadi sebab nak bagi cikgu-cikgu seronok. Bagi cikgu-cikgu berangan sekejap. Tapi now we are back to reality. Kita tak boleh pilih jumlah murid kita. So kita berbalik kepada soalan yang saya tanya tadi. Macam mana guru nak galakkan autonomi murid? Kalau definisi cakap, autonomi guru pun terhad. Cikgu boleh buat apa je? So that's the question. Kita tak boleh tukar jumlah bilangan murid. Okay, untuk jawab soalan tadi tu, macam mana kita nak praktikkan autonomi murid dalam kelas, sedangkan kuasa kita pun terhad. Okay, Leithwood et al. Ni, dia senaraikan tahap autonomi guru dan bidang tanggungjawab yang kita ada. So, jangan sedih, walaupun autonomi kita nampak macam terhad, tapi sebenarnya tak adalah terhad sangat. Kalau cikgu tengok jadual ni, kita nampak yang kita ada autonomi yang tinggi dalam menentukan interaksi bilik darjah, classroom ethos, maksudnya budaya bilik darjah. Kita ada high autonomy untuk menentukan jenis aktiviti yang digunakan dalam bilik darjah. Contohnya nak guna aktiviti yang berpusatkan guru ataupun berpusatkan murid. Untuk yang nombor 1 ni, cikgu boleh pilih. Cikgu nak jadi authoritarian ataupun nak jadi cikgu indulgent. Maksudnya nak jadi cikgu yang diktator ataupun nak jadi cikgu yang chill dalam kelas. Cikgu nak jadi cikgu yang motherly ataupun nak jadi cikgu yang tak peduli. Nak ikut kepala cikgu je ke ataupun nak involve murid dalam activity planning. Okay, bagi kategori sederhana, tinggi dan sederhana, kalau kita tengok total semua, kita punya kuasa agak banyak lah. Kategori sederhana ni sebab keputusan kita bergantung bukan setakat kepada kurikulum tapi bergantung pada siapa murid kita. Kan, kalau kita nak tentukan strategi, nak tentukan bahan, kita tengok murid kita sesuai tak? Kalau ada murid yang tak sesuai guna buku teks, jadi kita kena cari bahan lain. Ada yang murid yang okey guna buku teks, jadi kita guna buku teks. So tujuan saya tunjuk ni ialah saya nak fokus pada yang highlight je. Yang paling penting fokus yang 2 di atas ni. Sebab atas ni lah kita yang mempunyai kuasa yang paling tinggi. Maksudnya tujuan kita nak tahu, faham tahap dan bidang kuasa kita walaupun terhad ialah supaya kita boleh fokus pada apa yang kita ada hak dan kuasa. Supaya kita boleh tangani kekangan, supaya kita boleh thrive within that capacity. Maksudnya kita tak perlu fikir pasal kurikulum, rangka kurikulum, kriteria pentaksiran. Contohnya macam orang bercakap pasal buku berat, silibus susah kan. Tapi benda tu kita tak boleh nak ubah sebab kita tak boleh kawal benda tu. Jadi kita ambil tahu benda-benda yang macam berada di luar kawalan kita, tapi kita fokus pada benda yang kita boleh kawal. Contohnya macam kita boleh suarakan pendapat kita mengenai peperiksaan, educational policy, the complexity of curriculum. Tapi kita fokus buat perubahan segera dekat yang highlight ni. Yang ni je kita ada kuasa untuk buat perubahan. Kan? So walaupun nampak macam terhad tapi sebenarnya banyak juga. Nombor 1, nombor 2 and then yang ni nombor 1, 2 dan 3. Jadi sekarang kita dah tahu autonomi guru paling tinggi ialah dari segi menentukan budaya dan pengurusan kelas dan juga hala tuju pedagogi.
So kita dah faham kat mana yang kita perlu fokus. Lepas tu bila kita dah faham, barulah kita masuk kepada autonomi murid. Sekarang kita tengok maksud autonomi murid. Bila kita baca balik dia punya definisi, kita boleh katakan dia lebih kepada fokus pada keupayaan murid-murid kita untuk mengambil kawalan. Maksudnya take charge, buat keputusan ke atas pembelajaran mereka sendiri. Dan kedua, bertanggungjawab ke atas pembelajaran mereka. Macam tadi ada yang cikgu cakap, dia tak nak buat homework sebab dia tak rasa bertanggungjawab untuk buat benda tu. So sekarang ni kita nak tengok, boleh ke budak-budak kita buat dua benda ni? Nombor satu, take charge, mengambil kawalan. Nombor dua, bertanggungjawab ke atas apa yang mereka perlu belajar. Kan dah bunyi pelik cakap bahasa standard. Okay, let's see. Tadi kita dah tengok dia punya definisi. Okay, jom kita tengok jenis autonomi pelajar dalam bentuk kesinambungan. Kita letak dalam bentuk spektrum supaya kita tengok both extreme end dengan apa yang kat tengah-tengah. Okay, semakin kita bergerak ke kiri, semakin rendah autonomi murid. Kita panggil dia sebagai compliance ataupun kepatuhan. Maksudnya ke kiri, cikgu ada kuasa dan hak yang tinggi. Okay. Tapi bila semakin kita bergerak ke kanan, semakin tinggi autonomi murid. Panggil dia yang 4 ni ialah pemerkasaan, empowerment. And then di tengah-tengah ialah engagement ataupun keterlibatan. Okay. Tapi jangan salah faham, sebab walaupun tajuk masterclass ni ialah memperkasakan autonomi, tak bermaksud kita nak student kita sentiasa berada dekat bahagian ni sepanjang masa dan selama-lamanya. It's unrealistic. Sebab ada masa kepatuhan tu perlu. Dan tak realistik kalau kita bagi budak-budak full autonomy all the time. Macam things will go wrong kalau kita bagi diorang decide everything and they can do anything. Jadi kalau kita bagi murid terlalu banyak kuasa dan pilihan, especially yang masih belum matang, yang belum bersedia, dia tak akan tahu nak buat apa. Ataupun dia tak nak buat apa-apa langsung. Contohnya kita cakap, okay lah, it's up to you. Terus dia tak nak buat. Dah cikgu kata it's up to you. Okay, kalau kita beri, ada masa juga kita nak perkasakan murid. Jadi kita bagi dia autonomi yang tinggi. Tapi ada masa kita nak duduk di tengah-tengah. Jadi kita bagi dia choice and focus on higher engagement. Ada masa budak-budak kena patuh. Kan? Bukan semua benda boleh bebas. Ada juga masa yang budak-budak kena ada compliant. Okay. Cikgu-cikgu rasa sekarang in general lah, kita berada di mana? Sama ada diri cikgu sendiri ataupun as a whole Malaysian education scenery. Kalau tengok daripada trending topics yang kursus, Cikgu Chang cakap kepatuhan, engagement. Hai, Teacher Jen. Okay. Compliance and engagement. Okay, for me, to be honest, I agree with all your answers. Saya rasa kita berada sama ada di compliant, tapi mostly we are currently at engagement. Kita berada di sini, di engagement. Dan sebab trend terkini ialah kita buat fun learning dan gamification. Kan? Betul tak? It's the current trend. Cikgu-cikgu dah ada kesedaran. Belajar ni bukan kena rigid, macam military style. Budak-budak kena suka apa yang dia belajar. Jadi itu yang cikgu-cikgu buat, interactive, fun learning, gamification. Tapi sekarang kita kena fikir, what happens when the fun is gone? What happens when the fun is taken away? Dulu ada pernah orang tanya kat saya, cikgu buat fun learning ni tapi bila tak ada fun, macam mana? Adakah dia still nak belajar? Adakah dia akan stop? Okay, the answer is, that's why kita kena perkasakan
kita kena siapkan anak murid ni ke arah empowerment. Kita sekarang ni budak-budak kita kebanyakannya belajar sebab terpaksa dan belajar sebab cikgu-cikgu buat subjek tu jadi menyeronokkan. Tapi kita nak make a little bit of progress, kita nak move to the next step. Kita nak anak murid kita belajar sebab dia nak belajar. Okay? So kita dah tahu macam mana nak bagi budak compliant, kita dah tahu macam mana nak engage budak. So the next logical step is to move towards empowerment. Takkan kita nak go backward. Kita dah sampai di tengah-tengah ni, takkan kita nak pergi ke kiri balik. Kan? Okay. Sekarang saya nak bagi contoh aktiviti ataupun keyword dan nak cikgu kategorikan perkataan ni. Contoh keyword yang pertama ialah aktiviti melabel peta. Bahagian mana, kategori mana aktiviti melabel peta ni cikgu rasa? Adakah dia kategori kepatuhan? Kalau cikgu rasa aktiviti melabel peta terjatuh kepada kategori kepatuhan, cikgu letak thumbs up dekat cikgu punya respon. Kalau cikgu rasa ia adalah aktiviti yang melibatkan engagement, keterlibatan, letak smiley face. Kalau cikgu rasa dia adalah aktiviti pemerkasaan, empowerment, cikgu letak heart shape. Munirah letak heart shape. Munirah sengaja bagi jawapan salah ke? Bukan, dia tunjuk sampel jawapan. Okay. Dia ada dua Jawab dekat respon. chat, Dekat chat ada, dekat paparan reaction Zoom pun ada. Oh, okey, kejap. Jadi saya nampak banyak yang letak smiley. Oh, okey. Jawapan dia ialah kepatuhan. Ramai yang letak smiley tu, kenapa? Kepatuhan sebab kepatuhan adalah aktiviti menghafal dan melabel. Dia maksudnya ia tak boleh label peta secara salah. Label dia kena betul. Jawapan mesti kena betul, kena compliant. Okey. Kita teruskan. Sebab melabel peta ni dia lower thinking activity. Dia kena ingat je. Okey, yang kedua aktiviti mencari harta karun mengikut warna. Contohnya budak tu belajar mengenai warna ataupun benda dan dia kena buat aktiviti harta karun untuk tunjukkan kata dia faham warna. Oh, yang ni ramai yang betul. Smiley, betul? It's engagement. See, saya dah cakap dah, cikgu-cikgu Malaysia, kita we are very well versed with engagement. Okay, next one. Main dam ular untuk belajar nombor. Ataupun belajar spelling. Ataupun belajar speaking. Cikgu-cikgu jangan tiru jawapan ya. Oh, Teacher Dila kali ni mix. Ada yang heart, ada yang smiley. Itulah. Okey, jawapan untuk main dam ular ialah engagement, keterlibatan. Aktiviti yang melibatkan empowerment dan pemerkasaan ialah aktiviti yang student tu sendiri yang nak. Okey, contoh seterusnya, murid pilih cara untuk kelaskan jenis makanan sihat. Tugas dia nak tunjuk kata dia faham makanan sihat, tapi dia pilih cara nak buktikan. Tak apa, salah, tak kena denda.
Okey, jawapan dia pemerkasaan sebab dia ada autonomi untuk pilih macam mana cara dia nak buktikan kata dia faham apa itu makanan sihat. Okey. Dan seterusnya menjawab peperiksaan. Yang ni jawapan dia so obvious kot. Yang ni nak tak nak memang kena. That's why saya cakap compliance walaupun nampak macam rigid dan nampak macam outdated, at some point kita kena ada compliance. Okay, menjawab peperiksaan ialah kepatuhan. Dan akhir sekali, murid membuat carian kerana rasa ingin tahu mengapa beruang kutub tidak makan penguin. Ini one of the real question that came up in my class. Masa saya ajar darjah 1, ada satu bahagian tu, apa tajuk dia? Habitat. Dan ada satu, kami belajar pasal, kan pelik dia cakap, campur bahasa Kedah dengan bahasa standard. Kutub Utara, Antartika. Adalah dalam kelas tu ada soalan. Kenapa burung kutub walaupun dia makan daging tapi tak makan penguin? Siapa tahu jawapan dia? Kenapa tak makan? Very good. Kami discuss ni dalam kelas darjah 1 ya. Sebab beruang kutub dengan penguin tak duduk di kutub yang sama. Different poles, yes. Seorang duduk kutub utara, seorang lagi duduk kutub selatan. Dia orang tak pernah berjumpa. Mungkin dia orang jumpa kat zoo lah. Okay, sekarang kita saya dah explain apa jenis autonomi murid, apa tahap-tahap dia, kenapa semua tahap autonomi adalah penting. Sekarang kita masuk kepada big why. Kenapa saya mula-mula start terapkan bagi hak untuk budak-budak saya buat keputusan dalam kelas. Walaupun saya masa tu ajar tahap 1. Tahap 1 maksudnya dari 1, 2, dari 1 dan dari 3 lah mostly. Okay, my big why started sebab bila saya notice student saya banyak berfikir ke arah binary thinking. Kalau cikgu nak tahu, binary thinking ni dia macam fikiran dia black and white. Yes or no, right and wrong. There's no grey area. Dia tak fikir dah selain daripada tu. Bagi dia orang, belajar ni semata-mata nak bagi jawapan yang betul. That's it. So, bila murid kita berfikir macam tu, dia jadi intolerant tau towards mistakes. Maksudnya, dalam culture dalam kelas tu, tak boleh buat salah langsung. Dia akan jadi takut ataupun dia akan kena ejek. Dan saya rasa masa tu macam agak tak best lah sebab dia orang masih muda kan. Sepatutnya budak-budak muda ni dia belum terbentuk lagi dia punya pemikiran. Tapi kita dah nampak dah dia ke arah tu. Dan dia orang paling takut kalau kita letak pangkah dalam buku. For them, it's the end of the world. So apa yang saya buat, saya letak pangkah. Kalau salah, saya tinggal kosong. Jadi dia orang tahu kalau saya tinggal kosong tu salah dan dia orang boleh buat bentulan. Dan satu lagi saya perasan trend. Saya tak tahu cikgu-cikgu perasan tak benda ni. Kalau kita suruh murid kita lukis, semua akan lukis benda yang sama. Perasan tak? If you tengok dekat overseas, murid dia macam kreatif dan banyak jawapan. Tapi bila kita cuba buat kat murid kita, everybody try to use the same template. Dia tak lari daripada konsep yang sama. Bila kita tanya soalan yang contohnya open-ended, semua bagi jawapan yang sama. Dan student tak boleh terima kawan yang bagi jawapan yang berlainan. Okay, saya rasa mungkin sebab kita punya textbook approach. That's what happens when you rely too much on textbook. Textbook dia factual. Dia tak encourage berfikir di luar kotak. Ataupun sebab kita punya sistem ialah exam based kan. Exam based memang jawab betul, jawab salah. Itu saja. Okey. Lepas tu yang saya rasa tak best tu sebab saya ajar budak-budak, saya ajar darjah 1 saya ajar semua kelas. Kelas yang paling depan, kelas tengah dan kelas belakang. Saya perasan ada setengah student saya, they are so ready. They are already engaged, they are already compliant, tapi they are ready to move to the next step.
they are ready to take charge of their own learning, tapi tak boleh sebab dia ditekan oleh sistem yang menuntut supaya dia patuh. Contohnya dia nak buat lebih. Contohnya belajar pasal toys. Dia ada banyak idea to prove, to show what he can learn from that topic. Tapi sebab cikgu dia pun tak tahu macam mana nak ni, jadi dia punya bakat ataupun potensi stops there. So cerita dia, contoh saya buat pet activity. Kalau ada je satu kita buat activity animal, budak-budak kita kategorikan pets. Binatang mana yang boleh jadi binatang peliharaan, binatang mana yang tak boleh jadi binatang peliharaan. Budak-budak yang dah ready to move to empowerment punya stage, they will come up with their own answer. Dia orang akan bagi jawapan dia orang sendiri dan dia akan justify. Contoh ada budak yang cakap siput boleh jadi pet. Saya tanya kenapa? Sebab dia kata siput ialah comel. Which makes sense sebab manusia memang akan ambil binatang yang comel untuk jadi binatang peliharaan. Ada yang jawab leopard. Saya tanya, what makes you answer leopard? Dia kata, saya tengok dekat Dubai, ada orang bela leopard as pet, sama juga frog dengan snake. Jadi jawapan dia tu, dia bukan jawab sebab semata-mata nak bagi jawapan yang betul, tapi sebab dia ada reason, dia ada reasoning, dia ada justification. Tapi budak-budak yang tak ready, saya perasan, bila kita bagi soalan macam ni, bila dia tengok kawan dia jawab lain, dia akan cakap, weh, bukan jawapan ni lah. That's the response. So saya akan cakap, oh, it's okay. Memang jawapan, you don't have to make sure that your jawapan sama dengan orang. So itu one of the turning point yang saya buat supaya aktiviti involve student autonomy. Maksudnya dia ada hak untuk pilih dan tentukan jawapan dia. Okay, so to sum up, kita dah tengok definisi guru, kita dah tengok bidang dan tahap, dan sebelum saya akhiri bahagian 1, kita cuba jawab quiz. Kita dah tengok autonomi murid, kita cuba jawab quiz, nak tengok tahap pemahaman cikgu-cikgu. Okey, kalau penyataan tu betul, cikgu kena jadi cactus. Kalau penyataan tu cikgu rasa salah, cikgu kena depakan tangan. Saya tak boleh nak depa, bilik saya sempit. Okey, pernyataan pertama. Guru mempunyai autonomi yang tinggi dalam menentukan hala tuju pedagogi. Okey. Ya, betul. Hai. Pernyataan yang kedua. Kebebasan guru dalam bidang terhad kepada apa yang murid minat. Saya nampak Cikgu Amril depa tangan, Cikgu Tan depa tangan, Cikgu Daisy depa tangan. Hai Cikgu Tan is my friend. Salah, dia bukan terhad pada murid minat, dia terhad kepada kurikulum. Okey, kepatuhan adalah sama penting dengan keperkasaan. Oh, kalau dekat Zoom punya video ni ada mix jawapan Cikgu Dila. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Jawapan dia ya, betul. Tapi kita kena balance it out. Dia ikut kepada konteks. Contohnya, kalau budak kena jawab periksa, takkan kita nak bagi empowerment kat dia. Cakap, it's up to you nak jawab periksa ke tak. Yang tu kita require compliance. Pemerkasaan berlaku apabila murid mampu membuat keputusan, mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan pembelajaran. Maksudnya empowerment ialah bila budak boleh buat decision. Betul. Okay, well done.
Lepas ni kita tengok macam mana kita nak guide anak murid kita ke arah itu. Sebentar nanti kita akan mulakan bahagian kedua bersama-sama dengan Teacher Dila. Cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu telah kembali dalam ruangan Zoom dan bersedia untuk masuk ke dalam bahagian 2, cikgu-cikgu boleh tinggalkan komen dekat bahagian chat kata cikgu dah kembali dan bersedia untuk masuk bahagian 2. Okay, terima kasih Cikgu Aisyah, terima kasih Cikgu Dasmish, terima kasih Cikgu Juliana, Cikgu Pramavati, Cikgu Niko, Cikgu Hemarani, Cikgu Sanggita, Cikgu Satria, Cikgu Najwa. Thank you so much atas kesediaan anda. Alright, Cikgu Catherine, thank you. Baik, kita akan masuk bahagian 2 sebentar lagi. Saya tengah tunggu Teacher Dila untuk. Hello. Okay, Teacher Dila, silakan. Dia orang tak sabar dah tu nak tahu strategi apa boleh digunakan. Okay. Welcome back. Kita masuk ke bahagian kedua. Okay, kali ni kita tengok strategi, cara-cara untuk memperkasakan autonomi murid dalam kelas. Okay, untuk bahagian ni, mula-mula kita nak tengok tahap autonomi murid berdasarkan spektrum yang John Spencer 2020 buat. Okay, sebenarnya ada banyak level. Level yang pertama, embedded choice. Yang kedua, simple choice menu. Yang ketiga ialah advanced choice menu. Dan yang keempat, independent project. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok, dia ada 4 level. Maksudnya kita boleh buat in stages. Bila kita bercakap mengenai macam mana kita nak bagi budak kuasa untuk buat keputusan, bertanggungjawab tu, kita bukan like straight jump to level 4. Macam kita bincang tadi kan. Kita kena buat benda ni in stages, berkala. Sebab kita sendiri, kita cikgu pun kita bukan terus macam terus pandai buat, dan murid pun belum tentu dia terus tahu nak buat apa kan. Okey, kemudian kita akan tengok contoh aktiviti. Saya akan cuba kongsi aktiviti yang saya pernah buat dengan anak murid saya untuk setiap level, dan at the same time kalau boleh saya nak cikgu-cikgu punya input, sebab saya nak tengok apa yang cikgu rasa cikgu boleh buat ataupun telah buat untuk capai setiap level. Okey, tapi sebelum kita mula, saya nak ingatkan ada banyak kaedah dan cara untuk memperkasakan autonomi murid di luar sana. Maksudnya there's no one way to do this. Dia bukan one size fit all. Dia bukan cikgu datang satu sesi ni, maksudnya terus cover semua ilmu mengenai autonomi dalam dunia ni. Tak. Dia ada banyak cara, ada banyak kaedah, banyak approach. Sebagai contoh, saya bagi contoh resepi paling simple dalam dunia ni. Resepi apa? Telur masak kicap. Kalau cikgu Google resepi telur masak kicap, kalau cikgu buka 10 link tu akan bagi resepi yang berbeza. Kan? Padahal masak kicap je pun. Sama juga dengan student autonomi ni, dia ada banyak cara, tapi untuk capai satu objektif yang sama. Alright, kita tengok level 1 macam mana. Okay, yang level pertama, dia cakap embedded choice. Embedded tu maksudnya dia diselitkan pilihan. Kita bagi budak pilihan tapi kita selitkan sikit-sikit dalam kita punya pengajaran. Kita tak bagi sepenuhnya. Okey, dari segi sasaran pembelajaran, cikgu yang tentukan pembahagian kumpulan umum. Maksudnya semua orang, kalau seorang buat group work, semua buat group work. Seorang buat individual, semua buat individual. Dan semua murid buat tugas yang sama. Dari segi hasil kerja, dari segi sumber bahan pun disediakan oleh guru. Tapi dari segi hasil kerja, murid ada pilihan sebab jenis soalan adalah open-ended. Maksudnya walaupun semua murid buat tugas yang sama, tapi tak semua akan bagi jawapan yang sama.
Okay, saya akan tunjuk contoh untuk bahasa Inggeris tahap 1. Okay, yang ini masa ni kami belajar mengenai nombor dan bentuk lah. Bentuk is the main topik dengan nombor. Masa ni tugas murid ialah buat pizza menggunakan topping. Topping ni ialah bentuk. Tapi murid saya bebas nak guna berapa topping pun dan ikut masing-masing. Ikut berapa shapes yang dia nak guna. So aktiviti di atas ni ialah tampal shapes, dan aktiviti di bawah dia kena bagi tahu berapa jumlah shapes yang dia guna. Okay, dari segi sasaran pembelajaran dengan bahan pembelajaran sama, tapi hasil pembelajaran soalan yang sama tapi jawapan yang berbeza. Okay, dekat sini kita boleh tengok macam mana peranan autonomi murid tu diterapkan. Cikgu-cikgu boleh tengok perbezaan hasil tugas budak-budak ni. Bila kita tengok murid yang guna topping sikit ni, kita tengok cara gunting dia tu, dia punya kemahiran menggunting masih berada pada tahap developing. Kan? Padahal yang topping banyak ni, dia punya kemahiran menggunting dah advance. So jadi dia boleh bagi jawapan yang lebih dan dia punya potensi tak restricted, tak terhad oleh potensi orang lain. Dia boleh buat banyak tu dan dia buat banyak. Tapi yang masih struggle menggunting, dia boleh buat sikit dan dia buat banyak tu. Maksudnya it's fine. Semua orang masih boleh siapkan tugas yang sama, tapi hasilnya bergantung pada capacity dan learning development masing-masing. So maksudnya cikgu-cikgu nampak tak dekat sini, they do the thinking for their own learning. Dia fikir sendiri apa yang sesuai dengan dia. Dia tak perlu nak ikut orang lain. Kalau orang lain mampu buat lebih, dia hanya buat setakat yang dia mampu. Tapi dia masih dapat jawab soalan. Dan bila saya nak cakap dia orang think for their own learning, dalam data pendaftaran tu kan, ada setengah cikgu macam anggap bila budak ada autonomi yang tinggi ni, they have to be loud. Maksudnya dia kena aktif dan cergas dan bising dalam kelas. Tak semestinya macam tu. Bila dia berfikir, asalkan dia berfikir, it can be in any form. Macam ni kita nampak, walaupun baru umur 6 tahun, 7 tahun, dia tahu hak dia nak buat banyak ni. And it's fine. Dan dia jawab. Okay? So, thinking doesn't have to be loud. Some participants have that misconception. Maksudnya, budak yang autonomi tinggi ni, dia driven. Dia akan, wow, very, no, it's not like that. Tak semestinya. Yang tu betul lah, tapi tak semestinya. So, ini yang kita kata dia take charge of their own learning. Kita tak dictate dia. Okay, itu contoh yang nombor 1. Contoh yang nombor 2. Ya, pizza activity ni saya dapat idea daripada internet. Kalau cikgu rajin check, boleh akan dapat banyak idea. Okay, ini sama juga konsep dia. Masa ni kami belajar mengenai food. Semua buat task yang sama. Level 1 kan, cipta menu kantin. Saya cakap dekat murid saya, bayangkan kamu jadi makcik kantin. Kita dah belajar nama-nama makanan macam cikgu-cikgu tengok dalam buku ni kan. Tapi kalau kamu jadi makcik kantin, apa makanan yang kamu nak ada dalam menu? Okay, makanan ni belajar based on apa yang mereka dah belajar. Tapi nature soalan ni ialah open-ended. Jadi budak-budak tak ada masalah nak masukkan jawapan yang di luar daripada buku teks ataupun jawapan yang dia dah tahu, yang dia dah belajar sebelum ni. Based on dia orang punya prior knowledge ataupun knowledge accumulated from outside the classroom. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok tugas yang sama, jawapan yang berbeza. Tak ada siapa tiru siapa-siapa. Jadi secara tak langsung, benda ni dia latih murid untuk berfikir sendiri, put their preference first. Bukan semata-mata nak ikut orang ataupun nak siapkan kerja, dan jawab bukan semata-mata nak bagi jawapan yang diorang anggap cikgu diorang nak tengok. Dan saya rasa aktiviti ni menormalisasikan konsep bahawa it's okay to give different answers. Dan budak darjah 1 mampu buat. Dia ikut pilihan dia sendiri.
Yang penting dia jawab betul dan dia eja betul. Sebab fokusnya ialah nak tengok apa nama makanan yang dia tahu. Okay, kita move to the next example. Masih lagi tajuk makanan dan nombor. Masa ni tugas murid ialah mula-mula dia kena label. Masa ni kami belajar nombor tin, nombor belas. Jadi masa ni nak ajar macam mana dia orang eja. Mula-mula budak-budak kena go around the class untuk cari ejaan untuk setiap nombor. Yang ni worksheet ni ialah leaflet, pamphlet untuk pasaraya, TESLO. Okey, aktiviti seterusnya dalam kumpulan budak-budak kena do grocery shopping. Murid boleh pilih untuk beli apa saja asalkan tak lebih daripada RM50. Jadi kita dapat jawapan yang pelbagai tapi masih within the budget. Darjah 1 sepatutnya belajar sampai nombor 100. Tapi saya tak buatlah RM100 sebab takut mereka kira lama nanti pening pula nak kira sampai 100 kan. So saya ambil keputusan untuk buat RM50. So murid kena buat keputusan berdasarkan constraint yang cikgu dah tetapkan. So cikgu tengok dekat sini, dia orang terpaksa kira dan bila ada kumpulan yang silap kira, kadang-kadang bila dia kira dia pilih total lebih daripada RM50. Dan ni keputusan dia orang yang buat, bukan saya yang suruh dia orang pilih. Dia orang yang pilih sendiri. Jadi bila keputusan tu dia orang sendiri yang buat, dia orang yang pilih barang tu. Jadi dia jadi rasa obliged. Dia orang rasa macam wajib untuk dia orang betulkan sampai dapat. Faham tak? Sebab keputusan tu dia orang yang buat, dia orang yang decide. Automatic bila kita kira, oh lebih daripada 50. And then automatic the group will go back to make sure dia orang dapat jawapan yang betul. Kebetulan pula masa ni grouping ikut gender, lelaki dengan perempuan. Oh memang Second World War, Third World War lah jadinya. Dia macam girls will not want to lose to boys. So havoc lah macam masa ni. Walaupun aktiviti dia simple je. Okay, itu level 1 embedded choice. Kalau cikgu-cikgu tengok tadi, sasaran pembelajaran, sumber pembelajaran masih tertakluk di bawah autonomi guru. Tapi daripada hasil pembelajaran, cikgu bagi ruang untuk budak-budak bagi jawapan yang berbeza. Tapi cikgu-cikgu ini contoh untuk bahasa Inggeris darjah 1 dan mungkin boleh apply bahasa Inggeris untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya nak tengok idea cikgu untuk subjek lain pula. Idea yang cikgu pernah guna dalam kelas cikgu yang ada konsep ataupun ada karakteristik macam ni. Ada tak? Sebab saya tak tahu English is skill based. Maksudnya dia berdasarkan pada skill, boleh guna topik apa saja. Kalau kita nak ajar reading, writing, speaking, kita boleh pilih topik kita. Tapi kalau subjek yang ikut kepada topik base macam sains, ada siapa-siapa boleh share? Sebab macam saya cakap, saya tengok data pendaftaran tu, ramai cikgu-cikgu yang datang sesi ni bukannya dengan tangan kosong. Maksudnya cikgu-cikgu datang dah ada basic foundation. Cikgu-cikgu dah faham dah apa itu autonomi. Kalau kelas maths, macam mana nak buat? Semua tak berani jawab. Takut salah kan? Tak apa, tak apa. Tak apa, kalau tak ada jawapan, that's fine. Don't worry. It's not the end of the world. Okay, kita dah tengok contoh embedded choice. Sekarang kita nak tengok level 2, tahap yang tinggi sikit. Simple choice menu. Oh, ada jawapan eh? Bila Cikgu Casey ada kongsikan jawapan untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey. Saya patah balik. Murid mencipta menu makanan tengah hari berdasarkan piramid makanan dalam pendidikan kesihatan. Okey. Cikgu Chloe cakap belum ada idea. Thank you for being honest.
Hasil berbeza dengan objektif sama. Basically dia punya konsep tu sama je kan. Dan saya rasa ramai cikgu yang dah buat macam ni. Betul tak? Cuma tak tahu je nama dia. Macam kadang-kadang saya pun bila baca kan, bila kita baca artikel, benda ni aku dah buat dah tapi tak tahu nama gempak dia apa. Okay, I think we are ready to move to the next one. Nombor 2, simple choice menu. Okay, simple choice menu, dia kita up sikit. Yang ni dari segi learning target dan dengan resources, sumber pembelajaran masih sama macam level 1 dan masih sama macam yang kita selalu duk buat dalam kelas. Semuanya teacher directed dan teacher initiated, cikgu yang decide, cikgu yang pilih. Tapi dari segi hasil murid, masa ni diorang dah ada sedikit autonomi untuk tentukan apa cara yang mereka nak guna untuk tunjuk kata mereka dah faham pelajaran hari tu. Perbezaan dia sikit je. Jadi kalau cikgu nak move from level 1 kepada level 2, bagi saya sangat senang. Okey, ini contoh aktiviti yang saya pernah buat dengan budak. Masa ni kami belajar mengenai classroom object. Saya sediakan satu scene. Okey, kalau cikgu tengok kat sini, di mana ada alien datang ke bumi dan ambil barang-barang daripada sekolah kami. Tapi alien tu tak tahu pun apa yang dia ambil. Dia main ambil je. So tugas murid untuk murid saya masa tu ialah untuk bagi tahu alien, educate the alien. Apa nama benda-benda yang dia ambil tu? Okay, kalau ikutkan jadual asal yang John Spencer tunjuk tu, dia orang boleh pilih apa cara sekalipun untuk siapkan tugas ni. Tapi sebab budak saya baru darjah 1, jadi saya terpaksa bagi support, bagi scaffold. Jadi saya bagi pilihan nak buat mini book ataupun nak tulis surat pada alien tu ataupun nak bagi kad. Jadi budak boleh pilih salah satu. Kalau pelajar dewasa, saya rasa boleh terus bagi je. Bagi dia orang buat keputusan, tak payah sediakan pun. Okay, kalau tengok, sasaran pembelajaran sama, bahan, pelbagai pilihan, hasil pembelajaran berbeza. Ini contoh dia. Ini budak-budak yang pilih untuk tulis kad kepada alien tu. Yang ni budak-budak yang pilih untuk tulis surat. Dan yang belah kanan ni budak-budak yang pilih untuk buat mini book. Kami dah biasa buat mini book at this point. Jadi bila dia orang nak buat sendiri tu, dia orang tak ada masalah. Okay. Alright. Saya baca komen dulu . Stranded Island concept. Oh, first time saya dengar nama Stranded Island. Saya buat subjek muzik tahun 5, tajuk tarian tradisional. Mereka boleh buat persembahan kumpulan, pilih sendiri tarian tradisional mereka mahir, buat persembahan. Yes. Yang ni memang full autonomi lah. Wow. Sejarah year 4, guru sediakan checklist untuk lengkapkan biodata saya. Murid boleh pilih untuk lengkapkan checklist yang disukai dengan cara buat mini book, poster ataupun PowerPoint presentation. See, saya dah cakap lah yang datang ni semuanya dah tahu. Ada lagi yang? The keyword for today is murid memilih. You give them choice. Okay, yang ini second contoh yang kedua. Yang menarik mengenai aktiviti ni ialah yang ni student initiated. Maksudnya saya tak plan pun nak bagi murid buat pilihan. Tugas asal ialah isikan table yang ni, yang saya write ni, yang banyak-banyak ni. Tugas asal ialah isikan tempat kosong dan gunting. Lepas gunting, kena tampal dan kategorikan. Macam gambar yang cikgu tengok belah kiri ni.
Tapi murid belah kanan cakap, saya nak jawab macam ni, saya nak senaraikan dan saya tak mau gunting. Sebab saya rasa saya tulis lagi laju daripada saya gunting. So, saya rasa terharu sebab bila anak murid boleh fikir sendiri dan justify kenapa dia buat pilihan macam tu. Ini contoh kecil lah yang menunjukkan dia take charge of his own learning dan dia jumpa cikgu dan dia justify. Dan kita kena encourage lah instead of bury it down. Kalau cikgu yang tak faham ni, mesti dia akan rasa yang ni macam the act of defiant. Macam budak ni nak melawan aku ke? Macam tu lah kan. Tapi sebenarnya dia take charge ni, yang orang kata autonomy ni, dia tahu apa yang dia nak, dia jawab soalan dan dia boleh justify. Banyak kali tahu yang ni jadi dalam kelas darjah 1 saya. Ada sekali tu saya suruh senaraikan, dia kata dia lukis lagi laju daripada gunting. So dia lukis. This makes me really happy. Shock bila manusia yang baru hidup 6 tahun, 7 tahun di muka bumi ni boleh fikir sampai macam tu sekali. Jadi kita simpulkan simple choice menu, sasaran pembelajaran dan sumber pembelajaran masih di bawah kuasa cikgu, tapi hasil pembelajaran fully initiated and fully decided by students. Cikgu-cikgu ada contoh tak yang boleh kongsi untuk level 2 selain daripada bahasa Inggeris? Tapi dah banyak contoh tadi kan? Banyak juga. Jadilah kita boleh bagi ruang untuk cikgu-cikgu ni kalau nak berkongsi secara verbal terus, kita cikgu-cikgu boleh angkat tangan and then share secara verbal. Pokoknya cikgu rasa macam saya nak tarik macam panjang je Cikgu Nirah, jadi Cikgu Dila, jadi saya nak share verbal. Silakan cikgu-cikgu. Adakah yang nak berkongsi? Cikgu boleh angkat tangan and share. Kalau cikgu tak pasti yang cikgu buat tu berada di level mana dalam tahap autonomi yang dikongsikan oleh Cikgu Dila ni pun tak apa, cikgu boleh share and then nanti tanya Cikgu Dila agak-agak saya kat level mana. Cikgu Dila boleh tolong bagi panduan dekat cikgu. Kalau tak ada, tak apa. Mungkin tengah digest lagi. Betul. Don't worry. Oh, ada Cikgu Kamaria angkat tangan, Cikgu Dila. Okey, silakan. Cikgu Kamaria boleh unmute. Okey, silakan Cikgu Kamaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Saya mengajar subjek asas masakan. Wow. Okay, untuk tajuk hasil masakan berasaskan beras dan juga gandum, saya bahagikan kepada 2 kumpulan lah. Jadi murid akan, masa tu murid, saya bebas memberi mereka pilih lah. Kalau untuk makanan berasaskan beras tu nak menu apa, dan juga gandum pun menu apa, dan menu apa. Okay, mereka discuss lah, mereka decide lah nak menu apa kan. Nanti semasa amali, cikgu lah yang akan sediakan bahan dan mereka buat. Adakah itu dalam level tu, cikgu? Yang tu saya rasa level 2. Tahniah. That's why saya cakap, saya rasa benda ni kita dah selalu buat. Kita tak tahu level mana kan. Macam saya cakap dekat Munirah, kalau saya tak perasan, saya banyak buat aktiviti level 1. Dan aktiviti yang cikgu bagi contoh tadi tu, yang tu level 2. Ada siapa-siapa lagi nak kongsi tak? Tak ada idea pula petang-petang. Ngantuk kan? Petang-petang waktu tidur. Saya baca ni yang Divya Lakshmi share, dia buat aktiviti yang sama, shopping with a budget. Pupils were given a pamphlet from Tesco and a budget, select an event such as picnic. Kan? They cut and paste what they need for the event and share it to the class, explaining why they need those items. There's a certain level of autonomy there. This is a good question, Latifah. Cikgu Latifah tanya, sekiranya kita memberi beberapa soalan yang berbeza arah dan murid dalam kumpulan boleh memilih soalan yang mereka selesaikan, adakah itu dalam level 2? Advance cikgu ni. Saya rasa dia level seterusnya, Cikgu Latifah.
Mengajar sejarah, memberi kebebasan kepada murid untuk mengkaji sejarah tempat tinggal mereka. Okey, betul lah. Yang tu pun I think tu level 3, level 4. Belajar tentang ruang rumah. Okay. Good sharing. Well done, cikgu-cikgu. Like I said, ramai yang dah buat. Kalau kita bagi beberapa pilihan food, minta murid kategorikan kepada healthy and unhealthy food, level 1 or level 2, Teacher Dila? I think itu level 1. Level 1. Sebab level 1 ni dia punya compliance level is still very high. Kecuali kalau kita bagi dia kebebasan untuk pilih macam mana dia nak jawab. How about the same activity but different worksheet for different level of students' ability? Does that give an autonomy to the students? Yes, if they make the decision to choose which one. Dia macam ni tau, dia overlap dengan differentiated learning. Cuma bezanya differentiated learning ialah teacher initiated, cikgu yang tentukan budak ambil worksheet yang mana, cikgu yang tentukan tahap budak tu. Tapi kalau when it comes to student autonomy, cikgu bagi different range of worksheet, tapi budak yang pilih dia nak yang mana. Mana yang dia rasakan dia sesuai buat. Good question, cikgu dah smash? Pilih murid as co-pilot, bantu kawan-kawan membuat kemahiran gaya rambut vocational. Best lah subjek guru ni. Kenapa saya ajar English lah? Guru hanya ajar murid fungsi tinggi. Pendidikan khas, okay? Using 4 A4 papers for 4 units in the house. Cikgu kena tengok balik dekat murid tentukan ruang yang ingin dibuat dalam rumah. Ada 4 ruang sahaja. Berdasarkan apa yang saya baca ni, saya rasa semua yang cikgu mention tu at some point, at some extent ada student autonomy. It's a matter of level 1 or level 2 ataupun ada yang juga level 3. Tahniah lah saya nak cakap sebab kita you are heading towards the right direction. Okay, thank you for sharing. Okay, sekarang kita dah buat embedded choice, kita dah buat level 1, kita dah buat level 2. Sekarang kita nak tengok level 3. Tadi ada cikgu yang tanya soalan level 3. Saya rasa dia punya tu dah agak advance lah. Okay, with this level, kita boleh nampak bahagian learning target, resource dengan produk. Murid dah ada pilihan. Murid dah boleh buat pilihan. Cikgu tetapkan tapi murid yang pilih. Nampak tak dia secara gradual, secara berperingkat. Sekarang ni cikgu bagi pilihan untuk budak buat keputusan daripada sasaran pembelajaran sampai ke sumber pelajaran sampai ke hasil dalam 3 stage ni. Yang ni saya ambil contoh daripada DSKP Maths. Contoh cikgu bagi pilih. Cikgu kata cikgu cakap pilih learning outcome yang kamu rasa kamu belum kuasai ataupun kamu rasa kamu nak practice lebih ataupun kamu rasa kamu nak fokus. Lepas tu pilih sumber bahan yang kamu nak guna untuk lebih faham. Dan hasilnya it's really up to you. Cikgu bagi contoh je. Murid menentukan success criteria for the next topic. That's really good. Dia yang tentukan apa yang dia perlu capai untuk dapat mencapai objektif. Betul? Okay, yang ini contoh maths. Saya tunjuk contoh yang saya pernah buat. Saya tak pernah buat dalam kelas sebab masa tu saya
belum tahu lagi level-level ni. Tapi ni contoh level aktiviti yang saya pernah buat luar bilik darjah. Yang ni bukan aktiviti kelas tapi dia lebih kepada homework. Yang ni kalau cikgu-cikgu tengok dia ada topik. Lepas tu boleh pilih aktiviti yang dia nak buat berdasarkan topik yang dia dah belajar. Contohnya English year 1 ni kan topik friends. Tell your parents your name, age and in English. Tell your parents the name of your best friend. Yang ni saya tak check pun. Ini semuanya terpulang ke atas parents. Kejap, kenapa saya punya screen share? Okay, nampak tak screen? Nampak Cikgu Dila? Okay. Tadi dia hilang. Mungkin saya punya ni juga. So ini contoh yang terawal. Saya start buat 2016. Choice board. Betul? Choice board. Again, the keyword, cikgu perasan tak? The keyword is giving them choice. Kita tak boleh bagi dia full autonomy. Kita bagi dia pilihan dulu. Mula-mula kita bagi pilihan yang terhad. Lepas tu makin lama kita expand pilihan tu. Yang ni soalan, ada soalan yang menarik tau masa saya share benda ni dekat Facebook. Ini idea asal saya buat tahun 2016. Markah tu saya letak just as motivation. Saya tak check pun. Saya tak round up dan saya tak compare pun antara murid. Tapi masa saya upload ni dekat Facebook, ada seorang cikgu tanya, how do you know if your students have done it or not? Let's go back to the issue. Bila kita nak murid kita berjaya, saya rasa kita kena trust our student. Kita dah go all out, make them a compliant student, ikut peraturan. Kita dah go all out, make them learn. Kita dah go all out nak make them engage with the lesson, nak bagi dia faham, nak bagi dia seronok. Kita dah buat game, kita dah buat aktiviti semua. Now it's really up to them. Jadi masa ni I just trust them. For me, kalau dia orang buat, that's good. Kalau dia orang tak buat, it's okay. Try again next time. Sebab yang ni saya selalu sembang dengan kawan-kawan. The problem with us, teacher, cikgu Malaysia ialah bila kita buat something, kita expect benda tu terus jadi perfect. Kita try autonomy, kita terus expect murid terus cemerlang dan terbilang. Kita tak bagi ruang pada diri sendiri untuk accept kita punya mistake. So kalau cikgu-cikgu try buat level 3 ni tak jadi, that's fine. Okay, jadi takat je contoh level 3 yang saya bagi sebab obviously saya banyak buat level 1 dengan budak saya. Sebabnya saya tak ada kesedaran masa tu untuk actively move daripada level 1 kepada level 2 ataupun level 3. Sebab masa tu saya tak berapa nak empowered. Sebab masa tu masterclass tak ada lagi. Tapi ikut potensi murid. Kalau tengok balik, murid saya walaupun darjah 1, saya yakin kalau saya cuba buat yang ni secara berterusan, dia orang boleh capai level 3. Silap boleh capai level 4. Sebab the trust is there, the guidance dah ada, dah selalu buat dalam kelas. Cikgu-cikgu ada contoh tak untuk subjek lain? Tadi ada seorang cikgu mention yang dia cakap ini autonomi ke? Saya rasa itu level 3. Masa tu nak share dengan teacher Dila pun takut. Apa yang takutnya? Share apa yang takut? Kita takut buat. Teacher Dila terputus nak. Hello? Okay. Okay. Boleh ulang balik. Tadi termute sekejap. Termute sekejap. Masa tu nak share dengan teacher Dila pun takut. All the activity level 1. Kenapa takut? Saya selalu share aktiviti dalam saya punya Facebook. The best thing about sharing is that, saya selalu cakap macam ni, the best thing about sharing is that bila cikgu-cikgu tu tiru aktiviti yang saya buat, dia orang buat lebih better daripada apa yang saya buat. It's always like that. Tapi dia orang malu nak share dekat Facebook dia orang. Dia orang mesej saya. Itulah saya cakap, masalah kita orang Malaysia, kita takut buat salah. Kita expect apa yang kita present, apa yang kita buat every day is up to perfection. So last kali kita stress dan budak-budak kita pun stress. Ada contoh aktiviti level 1, level 3.
Saya tunggu Sebab tadi bila saya tunggu macam ramai bagi jawapan. Ada Cikgu AA angkat tangan. Cikgu Aifa. Okey. Kejap. Cikgu Aifa. Boleh unmute. Ya, boleh dengar tak? Boleh. Boleh, Cikgu Aifa boleh. memang orang Kedah ke? Hai. Geng. Hai, sekolah saya yang sekolah Indah dulu dekat dengan Taman Rakyat. Dulu saya Taman Uda. Oh, Cikgu Taman Ah, Uda. Okey. Ya, sekolah masa bersekolah. Sekarang dah bekerja di Kelang. Satu aktiviti yang saya nak share ialah saya dulu pernah buat galeri sejarah masa pembelajaran online. Jadi budak-budak masa dah kenal cara penggunaan Padlet. Dan ni satu PBL lah, projek biasa ni, di mana saya ada menjemput ada sukarelawan daripada Media Negara. Mereka ada buat virtual tour, kononnya lah virtual tour bagi macam tunjukkan galeri di Media Negara. Kemudian murid-murid kena buat, diorang kena berkumpulan buat galeri mereka sendiri. So topik diberi, dipilih pilihan lah, bab 1 sampai bab 10, masa saya ada tingkatan 4. Jadi murid boleh pilih topik, dan also diorang punya galeri sejarah pun boleh pilih sama ada nak guna Padlet atau nak guna apa-apa social media pun is also okay. Nak guna virtual gallery, saya dah lupa dah website tu nama apa pun boleh. So murid-murid diberi pilihan yang itulah. Dan sebelum tu pun, sebelum saya launch benda tu, sebab saya pun memang betul-betul tak pasti sebab tak pernah buat benda ni. So saya nak sokongan daripada murid-murid. Saya minta beberapa murid yang saya nampak potensi yang saya nak pergi jadi leader lah untuk projek ini. Saya buat kena macam mesyuarat atau conference dengan mereka untuk mendapat input. Mereka rasa okey ke, saya minta input lah, saya nak buat macam ni. You all rasa your friends boleh buat tak macam ni? And then like dia pun bagi input. Apa ni, buat group okey, diorang ni boleh macam mana pun, topik boleh cikgu bagi pun tak apa. So macam bila dapat macam tu, saya dapat confident lah macam budak-budak sounds like diorang yakin dengan idea kita, and like after diorang dah bagi input, kita pun rasa yakin to execute dia. And budak-budak yang pemimpin pun rasa macam more autonomous lah, I suppose. Bila diorang buat kerja tu, diorang rasa macam kita dah mesyuarat dengan cikgu whatever. And then so macam diorang pun jalankan tugas lah sebagai pemimpin. That's what I saw. Wow, you sound like you have a good relationship with your student. Dia selalu, for this to work, they need to like you. Alhamdulillah, masih okay. Kan? Thank you for sharing. Bye. Terima kasih Aifa. Aifa ni rakan saya, nak claim jugalah. Saya nampak tadi ada seorang cikgu angkat tangan lagi juga, Cikgu Cikgu Maria ke tadi? Cikgu Maria masih mengangkat tangan ke? Dah hilang dah tangan Cikgu Maria. Saya baca yang ni, Cikgu Mary. I asked my student to create a food menu and they are required to come up with a video of food preparation, explain the natural value it has. Okay, at some level, it has students' autonomy, like they can pick any food that they want. I think that's level 1. It's still within the restricted constraint that you give. Apa is that? Tekan Cikgu Mary. Okay, can we move to the final level? Okay. So kita dah cover 1 to 3. Let's look at yang ini, level 4, level paling tinggi. Yang ni sasaran pembelajaran, sumber pembelajaran, hasil pembelajaran. Semua student buat. Cikgu buat apa? Cikgu facilitate dan monitor. Ada yang nak jawab, okay. Cikgu jadi pemudah cara, Munirah yang jawab. Student Malaysia mampu tak capai tahap ni? Contoh budak form 4.
Cikgu perasan tak kalau level 3 dengan level 4 ni selalunya dia lebih kepada enrichment punya aktiviti. Dia tak boleh kepada introductory activity. Bagi saya lah. Kalau kita nak introduce satu topik, tak boleh terus buat level 4. Ke boleh? Final term project. Boleh. Not impossible. Wah, bagus ya cikgu-cikgu. You already have the right mindset. The moment cikgu rasa anak murid dia boleh, that means it's possible. Okay, saya baca komen lagi Depends on the subject. Some subjects students can't do. Okay, that's a good answer. Saya tak ada contoh tau untuk level 4. Sorry to disappoint. Saya tak ada contoh sebab saya tak pernah buat dengan student saya. Siapa ada contoh nak share? Macam tadi kan, Cikgu Amira Cikgu Amira cakap buat galeri tapi dia punya konteks ialah chapter 1 sampai chapter 10. Tapi yang lain murid boleh decide. Yang tu saya rasa dah level 4 dah tu. Pembelajaran berasaskan inquiry based learning, project based learning, murid explore sendiri. Yes for science. Kalau diberi peluang dia dapat, oh I love all your mindset. Everyone is here with the right mindset. Sketch production, final term project. Kalau RBT, pelajar tahun 3 buat penghasilan projek tapi mostly belum sampai level 4. Semua berbantu. That's fine. Boleh buat level 3 tu punya power lah. Untuk primary students, especially level 1, students still need teachers guidance. That's fine. There's nothing wrong with it. Macam saya cakap tadi lah, saya banyak buat level 1 dengan my student. Discovery, inquiry learning. Students choose a task to complete about the topic as the starter of the lesson. Oh, okay. Boleh juga buat kan? Kita cakap kat dia, you are about to learn about this topic. What do you want to know about this topic? Thank you, Cikgu Amril. Tadi saya duk fikir macam sesuai buat towards the end sebagai enrichment. Tapi kalau buat at the beginning pun okay. Sains rumah tangga boleh buat PBL. Teknik hot seat kooperatif. Teknik hot seat okay je as long as budak yang pilih kan. Topic towns and cities, year 1, year 5, they can design their own cities, holiday park. Wow, I love this. Saya punya inclination towards arts. Saya suka buat arts and craft. Dila, ada cikgu angkat tangan. Mungkin nak berkongsi, Cikgu Saliza Nida. Cikgu Saliza. Cikgu Saliza. Cikgu Saliza Nida masih berada ke? Ke dah terkeluar? Hello. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Dila. Okay, I nak share tentang tajuk sains year 2 tentang pembiakan haiwan tapi saya menggunakan share reading. Macam mana tu? Okay, actually semua orang tahu tentang share reading ni ataupun masa kita kecil-kecil dulu kita pembacaan bersama guru. Tapi untuk year 2 budak-budak mungkin ada lagi yang belum pandai baca kan. So kita ceritakan satu poster saiz A3 ataupun big book tentang share reading tentang haiwan. Dan bila hasil kerja murid tu, murid yang memilih untuk nak buat macam mana. So kita beri pilihan pada murid. Jadikan 3 kumpulan dengan hasil yang berbeza. Memang nampak macam pembezaan tapi sebenarnya murid yang memilih sendiri. So the one group daripada share reading tu murid membuat buku skrip tentang haiwan yang bertelur dan melahirkan anak. And then the other group they make a new poster about the animal tentang macam mana cara haiwan membiak. Dan yang group yang ketiga tu membuat jadual T tentang haiwan yang membiak dan haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak. Tapi saya menggunakan teknik share reading lah. Yang ni level berapa?
Level 3 boleh, level 4 pun boleh. Level 4 it's heavily guided. There's still some level of autonomy there. Cuma kita guide murid semasa share reading saja. Dalam share reading tu kita ada maklumat ringkas mengenai haiwan. Tu rasanya share reading ni perlulah dilakukan oleh semua guru sebenarnya, perlu diperluaskan. Sebab murid mendapat bahan bacaan yang sama tapi hasilnya murid yang memilih sendiri. Oh, rasa macam level 2, bukan? Rasa macam level 2. Sebab cikgu yang tentukan kan bahan bacaan. Tapi dari Share reading tu je. Tapi hasilnya murid tentukan sendiri. so level 3, level 2 or level 3. Saya perpandangan Okay. dua Cikgu Saliza, because of sumber tu cikgu yang provide hasil je. Kalau level 3 Share reading ni adalah macam bahan bacaan untuk semua murid. Rasanya dekat luar negara selalu buat share reading ni. Rasanya boleh share video dia. Tapi bahan bacaan tu cikgu yang tentukan kan? Hanya permulaan bahan je. Hasil dia murid cari sendiri. Level 2 lah tu, level 2. Sebab cikgu yang pilih bahan, cikgu yang pilih learning objective, pilih bahan, hasil dia murid yang buatkan. Okay? Okay, Sebab thank you. kalau level 3 budak pilih learning outcome. Kalau level 4 ni dia dipilih semua daripada learning outcome, sumber pembelajaran dengan hasil pembelajaran. Okay. Saya baca komen yang last. Subjek sains tahap 2 sekolah rendah, murid boleh pilih topik haiwan. Alamak, lari pula. Tumbuhan atau manusia, hasilkan video pendek, fakta menarik tentang topik yang dipilih. Yang ni cikgu masih decide hasil pembelajaran tu dalam bentuk apa. Jadi ni level 1 rasanya. Komen last daripada Cikgu Damesh. Student Standard 3 membina city based on the topic on city life. Students did use the material given by teacher, but some students think out of the box and use recyclable material found at home. That's good. This was done during the online class. I think kebanyakan yang cikgu mention so far level 2 dengan level 3. Level 4 ni memang are we there yet? Level 4, adakah kita dah sampai tahap ni? Honestly, saya rasa belum kot. Kalau yang dah ada, well done. Okay, so far saya nak tanya cikgu. Cikgu rasa overwhelmed tak? Rasa macam susahnya. Baik aku buat je apa yang aku buat sekarang. Kenapalah aku datang sesi ni? Ada tak yang rasa macam tu? Ada rasa stres? Tak. Oh, nasib baik. Yes, we can do it. Okay, so kita dah cover 4-4. Cikgu dah tengok kan dia punya gradual shift. Pergerakan berkala. Daripada murid ada autonomi yang sikit kepada makin banyak. So cikgu boleh tengok kalau teacher centered dia level 1 dengan level 2. Tapi as you move towards the right, semakin kita bergerak ke kanan, dia semakin student centered. Tidak a bit. Ada yang rasa overwhelmed a bit. Oh, nak bagi nasihat. Saya tak tulis pun nasihat tu. So, kalau cikgu-cikgu rasa macam overwhelmed, rasa macam impossible, ataupun cikgu rasa macam aku ni level 1 pun tak buat. Don't worry. Tak ada siapa pun suruh cikgu buat benda ni setiap hari for the whole year. Okay? Kita bukan nak terus sampai level 4.
That's not the main objective. Objektif kita sebagai cikgu ialah hari ni kita nak be a bit better than before. Nak ada improvement, no matter how small. Itu je. Kalau kita tak pernah buat, bulan ni mungkin kita boleh try mula dengan level 1. Kalau kita dah biasa buat level 1, mungkin boleh try level 2. Kalau dah buat tapi tak jadi, that's fine. Kita try lagi. Ada pegawai SIC Plus Sungai Petani pernah cakap kat saya. Dia kata, tak apa cikgu, kita try je. Kalau tak jadi, bukan kena potong gaji pun. He has a point. So, ini kita punya main objective. Kita dah tahu apa itu autonomi. Kita dah tahu cara-cara nak buat. So, sama ada kita buat tu betul ke salah, perfect ke tak, that's besides the point. The main point ialah kita nak improve ourselves. Kita nak our students to be better. Saya quote Ustaz Hasrizal yang duduk kat Finland tu kan. Bukan. Dia kata tugas cikgu ialah mendidik manusia supaya manusia jadi lebih baik daripada diri dia. Macam tu sekali. Kita membesar dalam sistem education yang saya rasa fully compliant zaman kita dulu kan. Kita tak nak murid kita berada di takut yang sama lah. Sekarang ni kita dah make good progress. Kita dah berada di tengah-tengah engagement. Saya tengok cikgu-cikgu dah banyak inisiatif nak buat fun learning, nak bagi budak seronok datang sekolah. Yang banyak cikgu-cikgu guna konsep kemanusiaan, humanistic approach. Nak bagi budak emosi. Okay. So, let's move forward lah kepada ni autonomi. Kita bagi dia pilihan. Jadi sekarang ni kita nak rumuskan bila cikgu tengok ini summary kepada keseluruhan idea yang saya dah share hari ni. Cikgu rasa sekarang cikgu dengan anak murid cikgu berada di mana? Dan apa yang cikgu kena buat untuk bergerak ke level seterusnya? Macam saya cakap tadi, saya banyak level 1. Jadi kalau sekarang ni saya di sekolah, my next step would be untuk banyakkan aktiviti level 2. Sekarang saya nak minta cikgu-cikgu fikir, what do you have to do? Apa yang cikgu boleh buat minggu depan yang boleh bantu cikgu untuk move to the next step, next level, ataupun cikgu nak maintain the same level sebab cikgu rasa cikgu nak perbaiki lagi cara cikgu terapkan autonomi murid. Cikgu rasa macam saya dekat level 1, saya nak buat lagi lah level 1, nak bagi murid-murid get used to it, baru nak move to level 2. Lagi satu penting jangan skip level lah. Tiba-tiba cikgu kata, tak main lah level 1, level 2. Saya nak buat level 3 terus lah. Saya baca komen Ada yang cakap level 3. Ramai level 1, level 2. Well done. It's not a sin to try. Agree, bukan dosa. I hope we have the same approach, approach to our student. Kita memaafkan diri sendiri, jadi kita kena pemaaf juga dengan budak-budak kalau budak-budak buat salah. Ini dengan diri sendiri, tak apalah, at least saya cuba. Tapi budak-budak buat salah kena cubit. Level 1 to 3, well done. Level 2, level 3. On the way to level 4. Wow. Level 1 mostly. Hopefully can move to level 2. Interesting. You are on the right track. Ingat cikgu-cikgu kalau tak berjaya, it's okay. Nobody knows how. Kadang-kadang kita dah plan betul-betul, kadang-kadang kita dah power, kita dah terror. It can still go wrong.
macam kita rasa kita dah mengajar 15 tahun. Okay, hari ni nak buat benda ni. It can still go wrong. Sebab manusia dia unpredictable kan. Dia bukan robot, dia bukan machine. Level 1. Siapa yang level 1 sama dengan saya. So kita nak reflect arahan di peringkat yang manakah anda dan anak murid anda berada. Yang ni cikgu-cikgu dah buat. Fikirkan tentang bahan dan aktiviti pembelajaran yang akan anda gunakan pada minggu depan. Ataupun yang telah digunakan pada minggu lepas. Okey, sila kongsikan perancangan anda di ruang Padlet yang berikut. Yang ni, Munira bagi link ke? Ya, saya akan kongsikan dekat bahagian chat link untuk Padlet tersebut. Untuk cikgu yang tanya link kehadiran, kita akan bagi bila habis sesi nanti. Cikgu Lila memandangkan kita ada 3 minit lagi. Mungkin aktiviti ni jadi aktiviti refleksikan diri. Peserta boleh feel free untuk fill in dan jawab dekat bahagian Padlet tersebut. Okay. Alright. Sebelum saya rumuskan, saya nak it's a reminder for all of us. Benda yang paling penting sekali. Bina hubungan antara guru dan murid terlebih dahulu. Kalau cikgu-cikgu reflect kan, most of your successful story semuanya terjadi di antara cikgu dengan anak murid yang apa orang kata have good relationship. Kalau cikgu-cikgu tengok successful teachers macam Cikgu Sam, macam Nazmi kan, you boleh tengok dia ada very good relationship with the student. Budak tak akan berani untuk take charge, untuk untuk try, untuk make mistake of their own learning kalau dia tak suka ataupun takut kat cikgu dia. Contohnya macam kalau kita ni dictator dalam kelas, tiba-tiba kita cakap kat murid kita, tak apa, ikut suka kamu lah nak hasilkan kerja macam mana. Terkejut budak-budak. Jam budak-budak tu. Okey, untuk aplikasikan pembelajaran yang mengasuh anak murid ke arah pembelajaran sendiri, kita kena mula dengan budaya bilik darjah tu sendiri. The classroom ethos. Saya bagi contoh dalam kelas saya, darjah 1, murid boleh makan dan minum. Mesti orang terkejut kan? Sebab dia orang faham saya fleksibel. Orang Kedah kata boleh buat bincang. Setakat ni belum ada lagi yang makan nasi lemak ataupun roti canai dalam kelas. Sebab kanak-kanak ni dia tak adalah, kita jangan underestimate dia. Dia pun pandai fikir kan. They understand that snacking is okay. Lagi satu, contoh budaya kelas saya, anak murid bebas guna apa saja untuk menulis. Boleh guna pen, pensel, colour pencil. Pernah ada seorang budak ni darjah 1, saya cakap boleh guna apa-apa saja untuk tulis sebab saya nak bagi dia orang seronok. Lepas tu dia bantai pergi guna highlighter. Hasilnya tulisan ni susah nak baca. Dan sebab itu keputusan dia sendiri, dia yang decide nak tulis guna highlighter. Jadi nak tak nak dia kena bertanggungjawab dengan dia punya keputusan. Bila dia tulis tak nampak. Lepas tu saya tanyalah, habis tu nak buat macam mana? Dia kata, tak apalah, saya tulis lain lah teacher. Saya cakap okay. Lepas tu sampai ujung tahun dia tak guna lah highlighter tu. She learned her own lesson without me having to say anything. That's the kind of culture saya terapkan dalam kelas darjah 1. Orang kata apa? Humanistic approach. Percaya yang manusia ni dia ada internal desire to become their best self. Dan percaya human mesti ada choice. So yang kedua, macam cikgu cakap tadi, banyak cikgu bagi idea. Perasan tak ada keyword yang, the repeated keywords yang cikgu semua guna. Murid boleh buat pilihan dan buat keputusan. Bila dia orang diberi peluang untuk buat pilihan dan buat keputusan, barulah dia ada rasa bertanggungjawab. Sebab dia yang pilih, dia yang decide, bukan cikgu. Okay, itu saja rumusan dan penutup. Kita hari ni kita dah tengok autonomi guru tahap mana, yang mana kita perlu fokus, yang mana kita perlu let it be sebab kita tak boleh nak kawal. Lepas tu autonomi murid ni ada banyak level, semua level penting. Dan yang kedua kita tengok strategi pemekasaan murid.
kita boleh tengok kita berada di level mana dan apa yang kita kena buat untuk berada di level yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Saya stop sharing Munira. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Teacher Dila atas pembentangan berkaitan dengan tajuk memperkasakan autonomi murid dalam bilik darjah. Saya harap cikgu-cikgu semua mendapat manfaat daripada penerangan dan juga perkongsian daripada Teacher Dila tadi, dan terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang lain yang sudi berkongsi sepanjang Teacher Dila mengendalikan sesi. Jadi mungkin cikgu boleh tinggalkan dekat ruangan chat tersebut kata-kata ucapan kepada Teacher Dila sebelum kita masuk pada bahagian penutup untuk kita habiskan sesi. Namun begitu saya sedar kita dah pukul 4 dah. Saya nak minta izin cikgu untuk stay dalam 5 ke 6 minit lagi untuk kita settle dan wrap upkan sesi ini dengan eloknya tanpa rasa rush. Jadi saya minta izin ya cikgu-cikgu. 5 minit lagi. Alright, terima kasih sebab bagi izin kat saya. Okey cikgu-cikgu, kita akan bergambar terlebih dahulu sebab bukan senang untuk kita bergambar satu skrin dengan Teacher Dila. Dia duduk di Scotland sana tu, dipisahkan oleh benua yang pelbagai, negara yang pelbagai dan zon masa yang pelbagai. Atas faktor teknologi kita boleh satu skrin dan seolah-olah berada di satu tempat yang sama. Jadi sila buka kamera anda untuk kita mengambil gambar secara bersama-sama. Saya berikan masa untuk cikgu buka kamera, betulkan rambut, betulkan tudung, adjust nak senyum sana senyum sini. Okay? Alright, saya akan minta rakan saya Constant untuk tolong ambil gambar. Alright, cikgu dah ready? Okay. Memandangkan kita ada ramai, lebih kurang 240 orang yang dalam Zoom hari ini, maka kita ada banyak frame. Jadi saya nak minta bantuan cikgu untuk kekal senyum dan tunggu sehingga semua frame selesai diambil sebab kita tak tahu cikgu duduk kat frame yang mana satu. Alright, silakan Constant. Alright, cikgu-cikgu. Yang pertama dulu kita buat yang serious dulu, smiling only, okay? Lepas tu kita buat freestyle. Alright. 1, 2, 3, smile. Teruskan. I'm gonna turn the page. Cikgu 1, 2, 3, smile. Another one. 1, 2, 3, smile. Okay, now we buat freestyle. Can we show some love to Cikgu Dila? Thank you, Cikgu Dila. Okay, smile. Alright, next page. Another love pula. Can do Korean love, can do another type of love. Last page, smile. Alright, that's all. Thank you. Alright, terima kasih Constant. Cikgu jangan keluar lagi, cikgu stay dengan saya dulu. Alright. Saya akan berikan pautan borang pendaftaran, namun begitu saya bukan borang pendaftaran, borang kehadiran merangkap sijil cikgu. Jadi saya nak maklumkan kepada cikgu-cikgu, sijil kehadiran cikgu akan diberikan kepada peserta yang berjaya melengkapkan borang maklum balas. Jadi cikgu kena isi borang maklum balas sampai akhir untuk kami berikan sijil. Namun begitu, sijil akan kami proses pada minggu hadapan dan kami akan share kepada cikgu once sijil tu dah ready. Kami akan share dalam Google Drive. Pautan kepada sijil tersebut akan kami kongsikan dekat Telegram Community Masterclass Premium. Jadi sila scan QR code ini untuk masuk ke dalam Telegram Community Masterclass Premium sekiranya cikgu belum masuk lagi. Dan semua bahan bengkel, rakaman, slides dan bahan-bahan yang lain kami akan kongsikan di Telegram tersebut. Okay? Dan untuk cikgu-cikgu yang dah masuk, terima kasih dan cikgu digalakkan untuk aktif berkongsi dan memberikan komen dekat Telegram tersebut. Alright. Okay, saya nampak dia yang masih scan untuk Telegram. Okay, now berkaitan dengan sijil, ini adalah sijil ini adalah borang maklum balas. Sila tinggalkan maklum balas cikgu supaya kami tahu kat mana kami boleh baiki Masterclass Premium ni. Kita ada lagi 5 siri Masterclass Premium untuk tahun ni. Jadi cikgu boleh bagi tahu kat kami pemimpin JXL macam mana kami nak tambah baik. Bahkan saya akan kongsi dekat bahagian chat pautan kepada borang ini. Okay. Sementara nanti link akan diberikan dekat, okay, rakan saya Jiha dah kongsikan link pautan borang maklum balas tersebut. Cikgu boleh mula mengisi dan suka untuk saya berikan hebahan berkaitan dengan Malaysia Teacher Prize. Malaysia Teacher Prize merupakan anugerah versi tempatan kepada Global Teacher Prize. Yang dulu Cikgu Samuel jadi top 10 tu, sekarang kami bawakan jenama Global Teacher Prize dalam bentuk Malaysia Teacher Prize kerana kami sedar daripada Masterclass Premium tadi pun kita nampak cikgu-cikgu ada banyak idea, cikgu-cikgu banyak lakukan usaha dalam bidang pendidikan ni. Why not daftar
dan pohon untuk dapatkan Malaysia Teacher Prize ni sebagai salah satu cara untuk mengiktiraf usaha dan jasa baik yang telah dilakukan oleh cikgu-cikgu semua. Tak cuba, tak tahu, tak apply, tak tahu boleh menang ke tak. Jadi apply dulu baru cikgu tahu boleh menang ke tidak. Alright, cikgu boleh dapatkan pautan dan scan QR code ini untuk pergi ke laman web Malaysia Teacher Prize. Hadiah cikgu-cikgu RM50,000 dan hadiah tu akan jadi milik cikgu, bukan milik PPD, bukan milik JPN, bukan milik pengetua guru besar cikgu. Hadiah tu akan jadi milik diri cikgu sendiri. RM50,000 untuk mengiktiraf dan menghargai jasa guru terbaik di Malaysia. Okay. Dan jangan lupa ikuti kami di media sosial kami di Instagram Pemimpin JSL, YouTube channel Pemimpin JSL. Jangan lupa subscribe. Semua rakaman Masterclass Premium ada di YouTube ini dan juga boleh kalau cikgu ada ambil gambar berkaitan dengan Masterclass Premium tadi, cikgu nak kongsi dekat media sosial cikgu boleh tag kami di yang tertera di sini dan jangan lupa gunakan hashtag Masterclass Premium, siri Masterclass Premium 9, hashtag Pemimpin JSL dan hashtag Yayasan Saidabi selaku penaja pada hari ini. Dan cikgu-cikgu perlu berterima kasih kepada Yayasan Saidabi sebab sesi hari ini free disebabkan Yayasan Saidabi. Dan akhir sekali, terima kasih cikgu-cikgu atas kehadiran. Kita akan jumpa dalam Masterclass Premium 10 pada bulan hadapan, bulan 6.